sampai pada tahun kat sekolah ini pada tahun 2016, 18 hari bulan 12 2016. Itu tarikh keramat saya lah yang saya paling ingat sampai ke hari ini. Nama saya Muhammad Izzaddin bin Abdullah, umur dalam 24 tahun dah. Seperti yang sedia maklum, saya merupakan bekas pesalah sekolah negeri. Bila sebut je yang negeri, apa mindset masyarakat? Budak jahat, budak tak boleh jaya, betul tak? Jadi ada sebab kesalahan jenayah yang saya lakukan pada umur 17 tahun. Saya dah terlibat dengan dadah ni pada umur 12 tahun lagi. 12 Jadi, tahun tu before UPSR ke macam mana tu? 12 tahun lepas habis je UPSR ni. Okay. Habis je UPSR, saya nak kehidupan saya sendiri lah waktu tu. Awalnya niat saya nak cuba je lah, cuba sekali dadah. Lepas ni dah tak ada apa-apa kan. Dadah ni satu benda yang paling jahat. Dia bukan sedap, dadah tak sedap. Orang kata dadah sedap, dia sedap. Tak. Dadah ni ada satu benda di mana dia boleh buat orang hari-hari ambil dia. Ketagihan. Awalnya dadah pil kuda, and dia umur 14 tahun isap batu, and dia 14 tahun juga isap morfin lah. Antara kategori dadah yang murah, and then dos dia yang paling tinggi lah morfin. Kalau kita tahu morfin yang tahap main injek tu. Jadi itu saya yang pernah saya ambil lah dulu umur 14 tahun, and then start mencuri duit mak ayah. Penagih dadah bagi saya ada 3 tahap. Okey. Tahap pertama, tahap di mana dia malu untuk orang tahu yang dihisap dadah. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, mencuri. And then tahap ketiga, tahap agresif. Sepatutnya keluarga kalau nak bendung daripada tahap yang kedua ni. Sebaiknya buat report lah. And then sampai ke tahap ketiga, memang kalau tak boleh nak buat apa sangat, seloknya adalah pada polis. Ditangkap pada umur 17 tahun atas kesalahan jenayah. So macam bila dah pada usia 17 tahun ditangkap dan dibawa ke sekolah Harry Greening. So bagaimana pengalaman dekat sekolah tu selama 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Okey, maafkan saya. 3 tahun kat dalam sekolah tu bagaimana? Juvana ada banyak Malaysia, sekolah Tunas Bakti, sekolah Wira Bakti yang kita tengok dia cerita Juvana kan. Okay? Jadi sekolah Hendy Geni ni sekolah antara tempat pesalah yang melakukan kesalahan ekstrim lah bagi saya. Sampai pada tahun kat sekolah Hendy Geni pada tahun 2016, 18 hari bulan 12 2016. Itu tarikh keramat saya lah yang saya paling ingat sampai ke hari ni. Jadi first apa yang saya lalui di sekolah Hendy Geni, nak masuk je ke pintu tu, dia ada 3 pintu tau. Okay. Pintu pertama, pintu kawalan. Pintu kedua, pintu keselamatan. Macam checking badan. And then dekat situ saya dah kena salam perkenalan dengan seorang anggota, warden. Saya ingat dia bukan saya berdendam, sebab dia yang buat saya sedar sebenarnya. Dia yang buat saya sedar, oh ini tempat sekolah negeri ni. Jadi ditampar muka saya. Mindset saya lunyai lah saya. Lepas tu satu lagi, mungkin saya tak ada masa depan lah kat negeri ni lah. Itu mindset saya waktu tu. Jadi saya berpegang dengan satu kata-kata di mana seorang anggota polis, waktu dalam lockup saya hampir nak bunuh diri dah sebenarnya. Jadi saya nak cari jalan nak lari daripada lockup, dah tak boleh. Sebab kita di bawah kawalan polis kan. Memang susah nak lari dalam lockup ni. And then saya carilah apa-apa yang saya nak gunakan untuk bunuh diri ni kan. Tiba-tiba Allah hantar seorang anggota di mana kata-kata ni saya ingat sampai ke hari ni. Nombor intake dia dalam anggota polis 161536. Berpangkat korporal. Namanya Razif Hamzah. Korporal Razif Hamzah. Dulu baru-baru ni saya pergi talk dengan dia di jengka 2. Jadi apa kata-kata yang buat saya rasa macam hebatlah dia ni kan. Dia kata pada saya, Jad, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Itu sebelum dihantar ke Hendy Geni. Jadi saya tak faham dulu mula apa yang dia cakap pada saya ni kan. Masuk ke Hendy Geni tu, oh ini korporal bagi tahu ni. Makna kata di Hendy Geni ni lah permulaan hidup saya yang baru lah. Jadi kita ni ada 2 pilihan yang kita boleh pilih. Tak ada orang pun boleh paksa kita. Cikgu ke mak ayah ke, tak boleh nak paksa kita. 2 pilihan ni positif dan negatif. Dekat Hendy Geni lah saya nak tentukan diri saya, siapa saya yang akan datang. Dan nak jadi baik ataupun jahat, semua tu pulang pada saya lah. Jadi dia cakap ada 3 pintu untuk masuk ke sekolah Hendy Geni ni. Tadi pintu orang kata tu kawalan, lepas tu keselamatan. Yang ketiga tu pintu apa? Itu pintu yang melepaskan antara dunia luar dan dunia dalam Hendy Geni lah. Nak cakap suasana kat dalam Hendy Geni berbeza sangat kat suasana luar ni. Bau dia pun dah lain dekat luar ni. And then kat situ dekat Hendy Geni penuh dengan burung gagak. Burung gagak tu penuh. Memang masuk banyak burung gagak. Dia pun cross zero lah. Cross zero lah. Memang sama macam cerita Jepun tu. And then masuk dalam tu, saya pergi ke pejabat rekod, saya dibelasah dengan 2 orang warden lah. First day masuk tu? First day masuk, saya dibelasah dengan 2 orang warden. Saya pun tak berdendam dengan warden ni. Saya ingat dia, dekat Hendy Geni kami gelarkan dia Malaikat Maut. Malaikat Maut dengan satu nama yang hebat lah orang kata, Malaikat Maut.
dekat negeri ni, saya dah belasah dengan dia. Saya rasa macam diri saya waktu tu binatang. Aku ni binatang ke manusia. Kena belasah memang, ya Allah. Tapi dia menyedarkan saya sebenarnya. Oh, kalau kita berjahat, ini yang kita kena. Dua insan hebat ni lah yang banyak membantu saya jugalah. Ustaz Gangster ni pun ditekan pada saya bab agama. Kalau dulu saya tak boleh mengaji dekat negeri, sebelum masuk negeri saya mengaji merangkak-angkat kan. Jadi masuk negeri saya dapat mewakil untuk pertandingan hafazan sekolah negeri lah, peringkat penjara. Jadi saya pernah di penjara Jawi, penjara Tapah untuk pertandingan hafazan lah. Ustaz Gangster yang banyak bantu. Jadi daripada di belasah saya tadi, and then ditekan pula untuk hafazan. So, bila dah masuk ke dalam sekolah hari gini, mungkin ada orang tak tahu tradisi sekolah tersebut dan sebagainya. Macam sekarang kita famous dengan drama Project High Council yang ada tradisi-tradisi sisi gelapnya dalam kehidupan berasrama. Namun mungkin kat hari gini pun ada juga perkara-perkara sebegitu yang orang luar tak tahu. Mungkin Izzat boleh kongsikan pengalaman yang Izzat ada kat sekolah hari gini tu kepada orang luar. Ada ke perkara yang macam cerita High Council tu wujud di sekolah hari gini yang tradisi-tradisi orang luar tak tahu? Okey, baik. Macam kita sekarang memang dunia dikejutkan dengan filem High Council lah kan. Fenomena High Council lah orang kata. Semua kan. Okey, baik. Pada zaman sebelum saya masuk, ada sistem ni lah. Jadi ada seorang nama King dekat negeri ni. Sebelum zaman saya, ini zaman orang kata zaman 90-an, tapi nama dia masih segar di negeri ni. Orang panggil King kan. King tu panggilan nama orang itu ataupun dia adalah nama jawatan macam Kapla? Bukan jawatan, tapi memang orang panggil dia King. Kira orang panggil King antara orang yang cukup hebat dekat negeri ni lah. Mungkin disebabkan gangster dia ke apa kan. And then zaman saya, kami dah tak panggil King, kami panggil, kalau tengok High Council dia ada macam anak-anak buah dia kan. And then di negeri ni ada in-charge dia apa, ataupun kami panggil checker. Okey. Checker sama di sistem di penjara. And then checker ni lah yang menjaga budak-budak ni. Di setiap blok ada checker, and then checker ni lah yang jaga budak-budak yang baru masuk apa, and then salam perkenalan apa semua dengan checker ni lah. And then nak cakap sistem High Council, macam ada rumah tua, lekiu. Di heading ni memang rumah tua, lekiu. Kalau di bilik, di tempat budak-budak jahat lah. Budak-budak jahat ni budak asingan. Budak asingan orang panggil blok jebat. Blok jebat ni budak yang buat masalah akan dikurungkan selama 14 hari di blok jebat ni. Bilik asingan lah. Izzat sendiri pernah lalui perkara tu? Pernah, saya dah pernah 2 kali di blok asingan tu lah. Sama macam bilik gelap, tapi nak tengok matahari kena panjat sikit lah. Kena panjat sikit. And then selama 14 hari tak ada duduk seorang-seorang, cuma yang casemate yang orang kata buat sama-sama masalah, and then duduk dalam tu. Kalau 7 orang duduk dalam bilik asingan tu. Pernah tidur tidur depan tandas kan, memang sakit lah. Masa yang ni duduk ni masing-masing nak tunjuk siapa hebat, siapa kau hebat ke aku hebat ke, bergaduh. And then saya pula ada grup saya tumbuk dengan grup sini, and then masuk asingan. Bagi pelajar negeri ni, bilik asingan antara bilik paling seksa lah. Okey, maaf tanya Izzat. Ibu bapa masih hidup ke? Okey, baik. Kalau nak cakap tentang keluarga ni, saya dah tak ada keluarga pada umur 5 bulan lah. Umur saya darjah 3, 5 bulan tu saya dah diserahkan kepada keluarga angkat lah. Oh, okey. Jadi mak bapak saya saya kehilangan pada tahun tak ingat, tapi darjah 3. Mak saya dah meninggal, and then ayah saya pun dah meninggal. Saya dibesarkan dengan keluarga angkat lah. Jadi cerita Izzat mengenaan dengan lempar nasi dagang ke arah ibu tu adalah ibu angkat lah? Ibu angkat lah. So mungkin kita nak tanya, ibu angkat dan ayah angkat masih ada? Ibu angkat dan ayah angkat masih ada. Kalau nak ikutkan kan, diorang ni nak buang saya bila masa je boleh buang saya kan. Waktu dulu saya jahat semua, kalau nak buang saya bila masa je boleh buang. Tapi disebabkan sifat kasih sayang dan sifat kebertanggungjawatan tu yang dia masih bila saya sampaikan ni. Sebab apa? Ibu apa mungkin ada ibu apa kat luar sana yang dah tak tahan sangat dengan anak mereka ni kan, masih rasa macam tak ada peluang kan. Teruskan doa ni, ya Allah, kuasa doa ni memang sangat kuat kan. Mungkin hari ni Allah tak bagi, mungkin esok lusa Allah akan tunjukkan pada si ibu yang berdoa ni. Teruskan usaha untuk nak mendidik anak ni. Carilah apa-apa inisiatif ataupun jalan untuk nak didik anak ni. Jadi dengan doa, yang paling penting doa dengan penuh putus asa lah. So ibu bapa angkat tu masih hidup lah kan. Ya, so kita nak tanyalah macam mana diorang melihat perkembangan Izzat sekarang. Yalah, mereka ada daripada situasi Izzat umur 12 tahun tadi sehingga sekarang. Bagaimana kehidupan Izzat bersama dengan ibu bapa angkat tu? Kalau dulu
hari-hari dia menangis disebabkan saya punya kesalahan, kesilapan. Izzat Daniel nakal kan dulu. Itu semua dulu. Tapi saya terdetik sebab saya nak sekarang setiap tahun apa yang saya nak buat untuk saya ataupun untuk keluarga saya nak diorang jatuhkan air mata. Bukan lagi air mata kekecewaan, tapi air mata kegembiraan dengan kejayaan saya. Setiap tahun saya nak mesti ada satu benda. Contoh tahun lepas saya boleh tengok tahun lepas pada hari pelancaran buku saya di Pesta Buku Antarabangsa. Peluang kedua. Saya dapat lihat air mata bapa saya dapat melihat air mata mak saya dengan air mata kegembiraan. Dia bangga. Oh ni anak saya, ni anak saya. Jadi macam ya Allah, seronok saya bila dapat dengan dia bagi tahu kat kawan-kawan dia, ni anak saya penulis buku semua kan. Jadi itu adalah satu kejayaan dalam diri saya, dapat jatuh ke air mata mereka dengan air mata kegembiraan. Jadi insya-Allah tahun ni pun saya bakal buat satu benda yang baru untuk mereka lah, insya-Allah. Baik Zat, itu sahaja interview kita pada hari ini. Terima kasih sudi luang masa untuk segmen Bual Kerusi Lipat pada kali ini. Buat penonton kat luar sana, terima kasih menonton, dan ini adalah episod bersama Izzat Daniel. Nantikan episod seterusnya dalam Bual Kerusi Lipat.